Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, meneruskan halaman akhir daripada juz yang ke-30. Pada hari ini halaman 598 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Ustaz Fazrul. Safa sihat ya? Alhamdulillah Ustaz ya. Allah Surah Al-Qadar hari ini Ustaz ya. Ya, subhanallah, surah yang selalu kita dengar tatkala Ramadan contohnya. Betul. Dan surah yang sangat dekat dalam kehidupan kita, selalu dibaca. Al-Qadar, Al-Bayyinah yang dipanggil surah Lam Yakuni. Surah Lam Yakuni. Suruh baca surah Al-Bayyinah. Oh, tak tahulah. Tak apalah, baca Lam Yakuni. Oh, Lam Yakuni. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar sama. Hari ini kita akan bersama dengan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di mana jua ya, kita jemput untuk share, untuk kongsikan, dan sudah tentunya kita ingin mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allah kabulkan doa Amin. Kita, moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa bersama Al-Quran. Pada hari ini kita akan melihat kepada dua surah Al-Qadar dan surah Al-Bayyinah ya, surah yang lam yakuni tadi Ustaz ya. Okey, mari sama-sama kita perhatikan sinopsis bagi dua surah ini insya-Allah. Daripada ayat yang pertama hingga hujung surah Al-Qadar, surah Makkiyah ini bercakap tentang permulaan penurunan Al-Quran dan bagaimana keutamaan Lailatul Qadar, dan kita ingin tadabbur melihat apa kaitannya dengan kehidupan kita walaupun kita membaca surah ini bukan pada bulan Ramadan. Diikuti pada surah Al-Bayyinah pada muka surat 598 ayat 1 hingga 5 bercerita tentang keadaan orang kafir daripada kalangan dua kumpulan, ahli kitab dan orang musyrik, dan bagaimana Allah memberikan peringatan kepada kumpulan ini. Diikuti pada ayat 6 hingga 8 ancaman bagi orang kafir dan juga janji bagi orang-orang yang beriman serta balasannya. Jadi dua surah yang kita akan dalami pada hari ini. Kita mulakan dahulu dengan surah Al-Qadar, surah yang mempunyai keterkaitan dengan surah sebelumnya sudah tentunya, yang kita akan lihat sebentar lagi. Jom kita baca, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita nak baca dulu lagi surah, iaitu surah Al-Qadar dan juga Al-Bayyinah. Jadi ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah menghampiri penghujung untuk yang siri yang pertama My Quran Time. Moga-moga ayat demi ayat, surah demi surah, juzuk demi juzuk, halaman demi halaman yang kita telah ikuti daripada awal permulaan sehinggalah ke hari ini menjadi penguat dan juga menjadi satu kenangan yang sangat sangat bernilai dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Qadar, antaranya Ustaz Fazal, dalam surah Al-Qadar ni biasanya berlaku kecuaian lah, bukan kesalahan lah, sebab semua dah tahu. Kadang-kadang tercuai, tersilap baca tu.
ketika nak baca cepat-cepat tu huruf ra semua hilang hujung. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli salamun hi hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Dia ra semua hilang Safas. Jadi kalimah tu tak sempurna lah huruf ra. Jadi kena hati-hati, ra tu kena bunyi. Jadi hari ni insya-Allah kita nak sama-sama praktikkan. Jadi ayat dia 5 ayat. Jadi kita nak cuba hari ni saya nak ajak ibu-ibu ayah sekalian untuk sama-sama baca 5 ayat ini dengan mujawwad nahawan. Boleh? Dia kata sudah kata. Boleh tak? Boleh tu insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. Tak apa kami tak dengar kat sini. Gemakan suara. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima daripada surah Al-Qadar, yang maksudnya kemuliaan. Al-Qadar itu juga dimaksudkan dengan sempit, dan Al-Qadar itu juga dimaksudkan dengan ketentuan. Paling kurang ada 3 maksud daripada Al-Qadar yang kita ingin lihat bersama pada hari ini. Allah menyatakan tentang bagaimana apakah al-qadar itu dengan ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr, Ustaz ya, iaitu sesungguhnya kami menurunkannya. Nya ni apa tak tahu pun, tak ada ayat pun sebelumnya. Betul. Tetapi bila dikomentar oleh para ulama tafsir, hu itu merujuk pada al-Quran. Kalau siapa yang tak tahu hu bahasa Arabnya, nya dalam bahasa Melayu kita ya, sesungguhnya kami menurunkannya. Siapa yang tak tahunya itu merujuk pada apa, ini memang ketinggalan zaman ya. Kerana masyhurnya al-Quran itu sendiri, maka ia tidak perlu dinyatakan inna anzalna al-Quran, tak perlu terus sahaja inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan perkataan inna anzalna ini maksudnya ialah kami menurunkan sekaligus ya, berbanding dengan diturunkan sedikit demi sedikit. Di dalam surah Ali Imran ada dinyatakan Allah menurunkan al-Quran ini sedikit demi sedikit. Jadi adakah silap fakta? Sebenarnya dalam
Ayat yang pertama ini Allah menyatakan tentang bagaimana penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, daripada langit yang paling atas ke langit bawah. Kemudian bila turun daripada langit bawah kepada Nabi, itu adalah sedikit demi sedikit. Jadi itu perbezaannya yang dinyatakan pada ayat yang pertama ini tentang penurunan Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit bawah ini pada malam Lailatul Qadar. Baik. Jadi surah ini, surah Al-Qadar ini muncul selepas surah Al-Alaq, Ustaz. Ya. Jadi kalau imam baca rakaat pertama surah Al-Alaq, lepas tu surah Al-Qadar, turutannya. Jadi kita pasti akan tertanya-tanya apa kaitan, mengapa surah yang pertama wahyu turun ini diturunkan, diletakkan pada nombor 96, padahal surah Al-Qadar diletakkan sebelahnya, sebelum surah Al-Alaq itu surah At-Tin, selepas surah Al-Qadar surah Al-Bayyinah. Rupa-rupanya ada kaitan yang kita boleh perhatikan seawal daripada surah Al-Fatihah. Tetapi kalau kita lihat daripada sebelum ini, surah Asy-Syams contohnya, surah Al-Lail bercakap tentang pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa dengan memberi perkara yang baik dan kemudian bertakwa, membenarkan perkara kebaikan, dan seterusnya. Pada surah Ad-Duha itu bercerita tentang bagaimana pembersihan jiwa ini adalah bila kita pandang positif kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak merasakan Allah meninggalkan ataupun membenci kita. Itu juga adalah tazkiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita melihat pada surah Ad-Duha, apa kaitan dengan surah Asy-Syarh, iaitu kalau kita nak terus bersama Allah, tidak stres dalam hidup kita ini, kita kena sedar bahawa Allah lah yang akan memberi kemudahan bagi setiap satu kesusahan kita. Itu yang disampaikan. Dan untuk kita memastikan kita ini terus buat kebaikan demi kebaikan, kita kena ambil contoh daripada surah At-Tin, Ustaz, yang kita dah bincang semalam, iaitu bagaimana kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwakili oleh sumpah Allah pada 3 ayat pertama. Dan mereka itulah fi ahsani taqwim, macam mana nak jadi orang yang paling baik dan terus kekal baik. Allah menyatakan sila baca daripada Al-Quran. Bacalah dengan nama Tuhan. Bacalah dengan nama Tuhan. Jadi baca dengan nama Tuhan ini apa? Itulah surah Al-Qadar, Ustaz. Baca Al-Quran yang diturunkan pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar mengapa dikaitkan dengan malam? Kerana malam yang kita sudah lihat pada surah Al-Lail, malam ini dalam surah Al-Fajr, malam adalah tempat yang penting untuk kita memilih sama ada jalan kebaikan ataupun keburukan. Kalau digunakan malam itu dengan kebaikan, ini yang Allah nyatakan pada walayalin ashr pada surah Al-Fajr, Ustaz, dikaitkan dengan 10 malam terakhir daripada Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Apa maksud malam Lailatul Qadar? Satu, malam ketentuan. Ketentuan ini dinyatakan pada ayat yang keempat juga, di mana apa yang berlaku setahun selepas itu Allah beritahu pada para malaikat, ketuanya Jibril, untuk disampaikan sila buat tindakan-tindakan ini pada 1 tahun yang akan datang. Yang kita doakan kalau kita dapat Lailatul Qadar, Ustaz, pada bulan Ramadan yang lepas, kita punya tahun itu dipenuhi dengan kadar ketentuan yang baik-baik. Nombor 1. Malam Lailatul Qadar ini juga dimaksudkan dengan malam yang sempit. Malam yang sempit ada kaitan dengan ayat yang keempat juga, di mana malaikat itu turun berduyun-duyun daripada maghrib malam itu sampailah kepada subuh. Jadi memang bumi ini, ufuk ini dipenuhi dengan para malaikat, cuma kita tak nampak je, Ustaz. Tak nampak, kalau orang nampak rasanya dia tak berani kot nak buat perkara-perkara pelik pada malam tersebut. Dan yang ketiganya, Lailatul Qadar ini maksudnya ialah malam kemuliaan. Mengapa? Ada kaitan dengan ayat nombor 3. Mari kita tengok dahulu ayat nombor 2. Apakah ceritanya? Allah membawakan pertanyaan yang pernah Allah tanya dalam ayat surah-surah sebelum ini, wama adraka ma Lailatul Qadr. Apakah malam Lailatul Qadr? Allah tanya dahulu. Bila Allah tanya tu, Ustaznya, maksudnya benda itu mestilah besar. Dia tak macam surah surah yang dibuat oleh Musaimatul Al-Kadzab. Dia ada surah Dhafadi' dengan surah Al-Fil. Bukan Al-Fil yang dalam ni, surah Al-Fil lain kan. Dia sampai tanya wama adraka mal fil, kan? Apakah yang kamu faham tentang Al-Fil? Alah, senang je tu, gajah tu dekat zoo tu, senang je kan. Jadi benda yang kecil Allah tak tanya. Allah tanya hanya benda-benda yang besar yang memerlukan maklumat tambahan daripada Allah yang tidak diperoleh daripada makhluk seluruh alam. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan apakah malam Lailatul Qadar, Nabi pun tak tahu. Nabi tak tahu bilanya, mananya, apa ganjarannya. Dan tengok pada ayat yang ketiga, Allah tak cakap bila, Ustaz, ya.
Allah tak cakap berapa lama, pada bulan apa, tetapi Allah terus beritahu ganjarannya. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan ataupun sekitar 83 tahun lah Ustaz ya. Kita hidup mungkin hidup kita pun, saya pun tak hidup lagi 83 tahun. Tetapi kalau tuan-tuan kita dapat dianugerahkan Allah dengan Lailatul Qadar, maksudnya amal kita itu tambah 83 tahun. Kalau katakan umur kita 20 tahun lah Ustaz, 20 tahun kan contohnya, tambah 83 tahun, lebih kurang kita hidup 100 tahun ya. Apatah lagi kalau dapat Lailatul Qadar pada setiap tahun. Jadi bila kita melihat pada ayat yang ketiga ini, menunjukkan apa? Menunjukkan betapa Allah ini adalah akram, seperti mana kita baca daripada surah Al-Alaq semalam. Allah ni maha mulia, maha apa ustaznya, dermawan. Allah boleh bagi macam-macam kepada kita hanya dengan kita beribadah pada satu malam. Satu malam kita jaga betul-betul, Allah boleh bagi ganjaran sampai 83 tahun. Tapi syaratnya apa? Satu malam tu bukan boleh tiba-tiba kita bangun Ustaz. Ya. Orang yang selalu bersama Al-Quran sepanjang tahun, selalu menghidupkan malam dengan Al-Quran, maka insya-Allah dimudahkan bangun pada 10 hari terakhir pada Ramadan, dan salah satunya kita doakan adalah Lailatul Qadar. Pada ayat yang keempat, ayat yang kelima, kita nak baca sekali lagi menjelaskan mengapa dinamakan Qadar. Yang awal tadi kerana ianya sempit. Allah nyatakan pada ayat yang keempat dan lima, untuk kita ulang balik agar selepas ini bila imam baca di hadapan, kita baca dalam solat, kita mempunyai kefahaman, ya Allah, harapnya walaupun saya baca bukan pada bulan Ramadan, saya membuat persediaan agar Al-Qadar, malam Al-Qadar ini adalah anugerah hadiah untuk saya pada tahun akan datang. Ayat 4 dan 5 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran, subhanallah, satu malam dalam banyak-banyak malam dalam kehidupan kita, malam yang paling mulia ialah malamnya, malam Al-Qadar kan. Satu hari ataupun kita kata yang paling mulia atau paling hebat antaranya hari Yaumul Arafah, hari Arafah, subhanallah kan. Manusia yang paling agung, yang paling dicintai dikasihi Allah Subhanahu wa taala, iaitu kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Allahu akbar. Dan bumi ataupun kota Makkah, kota Madinah, Ustaz Fazal, menjadi dua tanah yang sangat mulia kerana turunnya Al-Quran. Allahu akbar. Tanyalah siapa sahaja dalam kehidupan ini yang tak nak jejak kaki kat Makkah Madinah, semua orang nak pergi. Sihat ke, sakit ke, tak cukup duit ke, cukup duit ke, Allahu akbar. Jadi mulia. Dimuliakan kerana apa? Ini kerana Al-Quran. Ustaz Fazal, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan asbab kita berusaha sedaya upaya kita untuk dalami Al-Quran, berusaha untuk baca Al-Quran, berusaha untuk faham Al-Quran, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pada kita untuk kita mengamalkan isi kandung Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jom kita cuba ayat 4 dan 5. Ustaz Fazal, betul? Ya. Ayat 4 dan 5 surah Al-Qadar. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruh, iaitu Allah menyatakan malam itu, pada malam itu turun para malaikat dan ruh, nama lain bagi Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Apa maksudnya? Tanazzalu ini Allah turunkan ataupun malaikat itu turun sedikit demi sedikit Ustaz ya. Bukannya anzala al malaikah, tetapi tanazzalu. Jadi maksud di sini malaikat ni turun daripada maghrib sampai ke subuh itu memenuhi kepada horizon ufuk pada bumi ini Ustaz ya. Ini yang dinyatakan Allah, kita tak tahu perkara ini, tetapi Allah lah yang memberitahu. Seperti mana kalau katakan kita tak tahu ada oksigen Ustaz kan, tapi bila katakan ada cikgu sains kata oh sebenarnya tahu tak kamu apa yang ada dalam alam ataupun dalam udara kan, oksigen, nitrogen dan sebagainya, itu ilmu cikgu sains. Ini ilmu datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Allah menyatakan tanazzalul malaikatu war-ruh, ya. Dalam al-Quran ada ar-ruh wal malaikah, tetapi di sini terbalik malaikatu war-ruh, kerana pada waktu ini ar-ruh tidaklah menjadi ketua yang melakukan tugas Ustaz, ya. Pada waktu ini ar-ruh Jibril ini datang hadir sebagai tetamu yang menyaksikan kepada ulang tahun penurunan al-Quran, iaitu pada malam al-Qadar, ya. Jadi ada malaikat dan juga ar-ruh. Kalau ar-ruh depan, malaikah ke belakang, maksudnya waktu itu Jibril sedang melakukan tugas. Jadi itu susunan pun memainkan peranan. Dan Allah menyatakan tanazzalu, bukannya tatanazzalu, nak menunjukkan tanazzalu ni sekali je datang Ustaz. Satu malam saja setahun, namanya malam al-Qadar. Tetapi dalam surah lain Allah nyatakan tatanazzalu. Tatanazzalu ini Allah turunkan malaikat kepada siapa? Orang-orang beriman ni banyak kali sepanjang tahun, sepanjang masa, ketenangan dan sebagainya. Maka itu peranan malaikat dan roh ini, Nabi Jibril ini sekali sahaja setahun. Pada waktu malam ini, fiha biizni rabbihim min kulli amr, segala urusan pada tahun tersebut akan disampaikan pada malaikat, disampaikan pada Jibril untuk dilaksanakan. Itu sebabnya mengapa malam ini dinamakan malam al-Qadar, kerana pada malam inilah ditentukan apa qadar, ketentuan, takdir bagi hidup kita pada tahun tersebut. Sama ada kita bahagia tak bahagia, kita akan mati meninggal ataupun tidak, kita akan makin beriman ke tidak, semuanya dinyatakan. Dan itu sebabnya bagi orang-orang yang bertuah seperti tuan-tuan, ya, yang menghidupkan malam al-Qadar, dapat malam tersebut, maka Allah menyatakan ketentuan pada tahun tersebut adalah yang baik. Salamun hiya hatta matla'il fajr, iaitu di hujung itu sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Apa kepentingannya Ustaz, ya? Yes, sebenarnya kalau orang itu dapat pada malam itu salam, kesejahteraan, insya-Allah tahun tersebut kalau dia dipanggil oleh Allah salam. Ya, pasal apa? Dia dah lock. Dia dah lock dah. Satu tahun amal, iaitu 83 tahun yang dinyatakan tadi, 1000 malam, ya, 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini membawa kita kepada perkataan pilihan pada hari ini, kita saksikan, iaitu fakka, ya, fakka. Di mana kita jumpa? Belum lagi kita jumpa. Kita akan jumpa perkataan ini pada surah Al-Bayyinah sebentar lagi, maksudnya melepaskan ataupun meninggalkan. 2 kali saja disebut di dalam Al-Quran. Dan inilah komentar berkaitan dengan ada orang yang amat-amat committed dengan Al-Quran, ada orang yang fakka, meninggalkan kepada bayyinah ataupun Al-Quran ataupun pencerahan daripada Allah SWT. Mana pilihan kita? Kita belajar daripada surah Bayyinah sebagai panduan agar kita terus berada pada qadar yang baik dengan Al-Quran yang membawa kita ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah. خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Salawat dan salam ke atas junjungan besar khairul bariyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dalam saat yang penuh mulia, dalam kita berada dalam majlis Al-Quran ini, suasana Al-Quran, kita dengar Al-Quran, hati kita terpaut dengan Al-Quran,
kita sama-sama doa dan penuh barakah ini, kita mohon pada Allah SWT, ya Allah Tuhan kami, berilah peluang kepada kami sebagai seorang anak nak bawa mak ayah kami pergi ke Mekah ya Allah. Kami sendiri ya Allah, pilihlah kami semua, permudahkan ya Allah untuk kami jejakkan kaki kami menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala perkenan dan permudahkan. Amin ya rabbal alamin, insyaallah taala. Sahabat saya? Ya, betul Ustaz ya. Bila mendengar kepada istilah khairul bariyah tadi itu, sebaik-baik makhluk ya, sebaik-baik insan, itu adalah satu contoh teladan ya, yang kita sebenarnya amat terhutang dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan mak ayah kita pun kita banyak terhutang ya, apatah lagi dengan pejuang kepada keselamatan kita dunia akhirat Ustaz ya. Dunia akhirat, dan sudah tentunya kita ingin terus mengambil pedoman hidayah daripada perjuangan insan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak memahami perjuangannya? Kita akan belajar daripada surah Al-Bayyinah, namun kita lihat dahulu bahagian tajwid kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nanti satu hari kita akan rasa rindulah setiap dalam program My Quran Time atau hari-hari kita selalu ulang kaji ruangan tajwid di samping kita belajar tadabbur dan juga kita mengaji sama-sama, kita ada ruangan tajwid. Dan alangkah kita serta haru Safas ada di antara penonton-penonton kita yang begitu tekun dengan My Quran Time, yang buat buku nota. Subhanallah ya, bukan hanya semua dalam tu ada tajwid, bahkan dia tulis taranum apa ya, betul. Jadi suruh baca sikit boleh. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan pada ibu ayah-ayah yang begitu menekuni pengajian ataupun bersama dengan Al-Quran ketika My Quran Time. Mari kita singgah sekejap ke bahagian tajwid pada hari ini, iaitu kita nak sempurnakan hukum ra tafkhim, yakni ra tebal ketika waqaf dalam ayat yang pertama, ayat kedua dan ayat ketiga antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi Allah SWT sekalian, tiga ayat ini dan bahkan ayat keempat yang kelima, hujung dia tu ra tu mesti kena tafkhim semua. Sebab apa? Ketika waqaf lah, ketika kita berhenti bacaan. Kenapa? Kerana sebelum huruf ra itu ada huruf yang berbaris fathah dari atas. Jadi kita kena tebalkan ataupun tafkhim ra tu. Qadr kan, jangan baca tipis. Kalau nipis bunyi macam mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tipis. Qadr. Bunyi tebal kan. Jadi tiga ayat, mana ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, yang kelima, kalau kita waqaf, berhentikan bacaan kita, semua kita kena baca dengan tafkhim ataupun tebal, kena baca tebal. Tapi bila sama jadi tipis pula. Tengok begitu detail ataupun berbeza-beza hukum Al-Quran, bacaan tajwid Al-Quran. Jadi memang kita kena baca tu berpandukan dengan guru. Moga-moga ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan semua dipermudahkan Allah Subhanahu Taala untuk terus dalami Al-Quran, insya-Allah taala. Selamat mencuba dan selamat menyemak dengan guru kita. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi ya, berkongsi tadi tentang ra tebal. Ya. Penting ya, diberi perhatian tebal dan nipis tersebut. Dan menarik Ustaz ya, dinamik istilah huruf ra sebentar tadi. Ingatkan bahawa huruf dah belajar, dah lulus dah kan. Tebal ke nipis dia itu bergantunglah lidah masing-masing. Tetapi sampai tahap lidah itu ditebal nipiskan, itu pun juga adalah ilmu yang dijaga oleh Allah Subhanahu Taala agar bacaan kita ini tak adalah nanti tebal nipis lepas tu habis terus kan. Kita tak nak jadi begitu. Sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Qadar tadi, perlu di hujung itu dibunyikan huruf ra ya, kerana ia adalah sebahagian daripada maksud yang penting dalam surah tersebut. Baik, kita ingin meneruskan dengan surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98. Ada 8 saja ayat, tetapi ayatnya panjang-panjang disebabkan ia surah Madaniyah. Maksudnya surah Madaniyah ni surah yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Ia ada kaitan dengan kumpulan mereka yang diberikan kitab ya, istilahnya ahlul kitab. Dan sudah tentunya kita nak belajar macam mana, apa poin penting dalam surah Bayyinah yang maksudnya ialah bukti yang nyata
Kita baca dahulu ayat 1 hingga 8 surah Al-Bayyinah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca pula surah Al-Bayyinah, surah yang agak panjang ayat dia. Moga-moga kita dapat baca dengan terbaiklah, waqaf dan juga ibtidak kita cuba insya-Allah taala. Sudah bersedia? Jom kita baca dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim, itulah bacaan 8 ayat daripada surah Al-Bayyinah yang maksudnya bukti yang nyata yang dijelaskan pada ayat yang pertama. Allah nyatakan lam yakunil ladzina kafaru, orang yang kafir daripada dua golongan iaitu ahli kitab dan juga orang musyrik tidak akan meninggalkan pendirian mereka sampailah kepada datangnya Al-Bayyinah. Bayyinah ini merujuk pada apa? Merujuk kepada bukti nyata daripada Al-Quran. Itu yang kita faham apabila kita merujuk balik pada surah sebelumnya, surah Al-Qadar Ustaz ya. Diturunkan Al-Quran, faham-fahamlah ya, inna anzalnahu itu Quran. Maka mengapa perlunya Quran itu? Ia sebagai sumber bayyinah, sumber yang menjelaskan, yang membawa bukti yang nyata. Pergi ke mahkamah, kita tidak boleh mendakwa seseorang itu salah ataupun betul kecuali dengan bayyinah, dengan bukti-bukti yang nyata, yang jelas, sehingga kan okey ini betul dan ini adalah salah, dan akhirnya kita akan mengikut kepada kebenaran. Maka Allah nyatakan pada ayat yang pertama ini dua kumpulan Ustaz ya. Kumpulan ahli kitab digelar kafir dan kumpulan musyrik ni juga adalah kafir, iaitu tidak bersyukur ataupun kufur kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayyinah ini dibawakan oleh siapa? Dibawakan rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, iaitu dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tilawah. Dan tilawah ini apa maksudnya? Ialah dibaca, kemudian cuba difahamkan isinya dan cuba diamalkan daripada suhufan mutahharah kan ya, istilah lain bagi Al-Quran. Apa maksud suhufan mutahharah? Ia adalah lembaran-lembaran suci yang tidak ditokok tambah dan juga diubah-ubah seperti Taurat, Injil pada waktu-waktu dahulu oleh ahli kitab. Mereka ubah-ubah. Bila mereka ubah-ubah, maka kesannya apa? Satu, ubah dari segi isinya, tapi yang keduanya ialah mereka ubah dari segi amalannya. Di mana di dalam kitab-kitab terdahulu ada berkaitan dengan wahyu akhir ataupun risalah akhir dan juga rasul akhir, tetapi kerana mereka dia pilih-pilih Ustaz ya, dia ubah-ubah. Dia rasa macam ni saya nak beriman, yang ni saya tak nak beriman. Maka bila dia rasakan bahawa rasul akhir ini bukan daripada kalangan Yahudi ya, maka mereka kata bahawa kami tidak mahu menyerah kepada Allah, kita tidak mahu kembali kepada suhufan mutahharah ataupun bayyinah, bukti yang nyata. Dah jelas bukti tetapi mereka tidak mahu ikut. Dalam bercakap tentang Al-Quran ini, peranannya sebagai yang suci, yang tidak ditokok tambah. Selain daripada itu, dalam Al-Quran itu ada kutubun qayyimah ya, iaitu peraturan-peraturan yang lurus, yang tidak ditokok tambah, yang membawa kita ke jalan yang lurus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang keempat, Allah memberi komentar sekali lagi tentang satu kumpulan. Tadi ada dua kumpulan pada ayat pertama, tapi kali ini satu kumpulan saja Ustaz ya. Fokus kepada siapa? Wama tafarraqal ladzina utul kitab. Ini telah muncul dalam surah Ali Imran sebenarnya sekitar ayat 112 113, iaitu tidaklah tafarraqa itu maksudnya berpecah belah menjadi firqah ataupun kumpulan-kumpulan yang berbeza yang saling menolak antara satu sama lain. Itu namanya firqah ya. Kalau kumpulan kita misalnya katakan kumpulan A, kumpulan B ya, orang Johor, orang Terengganu, itu bukannya firqah ya. Itu sekadar perbezaan negeri ataupun perbezaan persatuan. Tetapi bila cakap tentang firqah dalam ayat tafarraqu ini, ialah mereka berbeza kumpulan dan menolak kumpulan lain. Dia menyatakan bahawa kita kumpulan A, saya tolak kumpulan B, B ni sesat. Ya, itu namanya tafarraq. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan wama tafarraqal ladzina utul kitab. Orang-orang yang diberikan kitab ini ya, satu ahli kitab, sekarang ini orang yang diberikan kitab. Ahli kitab ni yang pakar-pakar kitab ya. Jadi utul kitab yang berikan kitab ini, dia tidak berpecah kecuali selepas datang bayyinah. Subhanallah. Pelik ya, dah datang bukti yang nyata, datang Al-Quran, makin berpecah lagi. Mengapa jadi begitu? Ia satu menerangkan tentang sifat orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya mereka bila datang saja Rasulullah, datang Quran, dia makin lagi berpecah-pecah. Kumpulan A, kumpulan B, Protestan lah, apa sebagainya yang ada dalam Kristian ataupun di kalangan orang-orang Yahudi. Banyak kumpulan. Tetapi pelajaran untuk kita juga sebenarnya, bila datang Al-Quran, ada orang Ustaz ya, dia tak terima dia ni lain, kumpulan lain. Saya ni kumpulan lain. Dia berpecah selepas dia dah belajar Quran time. Yang itu yang kita harapkan kita dapat pelajaran dari situ. Dia bukannya orang yang tak belajar bahasa Arab, tak pernah belajar tadabbur, tak pernah belajar Quran. Dia pernah. Makin dia belajar, tetapi bila dia rasa macam saya tak naklah, kalau orang Yahudi ini dia tak nak terima Nabi pasal kita kena pilih dia jadi ketua. Sepatutnya kita yang lebih senior, kita jadi ketua. Kita orang Yahudi, kan?
Jadi dia tidak boleh menerima authority daripada orang lain. Maka bila kita bercakap tentang umat Islam, dia tak boleh ketua daripada kumpulan lain. Dia mesti apa? Set kita. Macam mana istilahnya? Awak kita. Orang kita. Ataupun set kita. Set kita. Gitu kan. Dia tak nak kumpulan lain. Dia kalau boleh mesti daripada negeri dia, daripada kawan dia yang dia dah biasa. Kalau orang lain nampak macam cara pakaian lain, cara bercakap lain, dia tidak mahu terima walaupun ada bayinah. Jadi ini ayat yang keempat adalah satu pelajaran untuk umat Islam sebenarnya, di mana kita tidak mahu menjadi seperti orang Yahudi. Mereka pernah jadi begitu, berpecah-pecah bukan kerana tidak dapat kebenaran. Mereka dapat bayinah, Nabi dah datang ke Madinah, Quran sampai ke Madinah. Mereka sudah tengok dalam Taurat, Injil tentang berita akhir zaman, tetapi kerana ini geng lain ni, ini orang Arab, kita orang Yahudi, dia datang daripada Mekah, kita orang Madinah, maka kerana dia meletakkan dirinya lebih penting daripada Quran, maka mereka berpecah belah. Bagaimana nak menyelesaikan perkara ini? Ayat yang kelima kita sama-sama baca, satu ayat yang menjelaskan formula bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran yang tidak memecahkan. Kalau kita salah formula, tidak mengikut pada ayat 5 ini, kesannya orang itu mungkin membaca Al-Quran tetapi sebenarnya dia membina firqah-firqah, kumpulan-kumpulan yang berpecah dan tidak bersatu menuju kekuatan ummah. Ayat 5 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran, indikasi Allah Subhanahu wa taala menarik. Surah Al-Bayyinah ada suhufan mutahharah. Pada dalam surah Abasa suhufan mukarramah. Betul. Ya, subhanallah. Subhanallah, masya-Allah. Jadi satu di sana mukarramah, mulia, di sini mutahharah kan ya. Maksudnya makin kita dekat dengan Quran, makin kita mulia. Allah. Ya. Pasal ada orang dia tak nak dekati Quran, orang-orang musyrik tu tak nak dekati pada perkara yang tinggi. Dia suka perkataan yang picisan. Jadi di sana makin mulia, di sini makin bersih, makin lurus, tidak bingkang-bingkuk lah Ustaz. Allah. Betul Ustaz Faz. Betul sangat ingatan daripada Ustaz Faz tadi. Moga-moga semakin kita nak akhir ini, semakin kita banyak baca, semakin membersihkan hati kita. Baik. Kita nak ulang bacaan kita ayat yang kelima. Ayat yang kelima kita nak baca panjang ayat dia. Mari kita cuba insya-Allah baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim pada ayat yang kelima, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah syarat pertama bagaimana cara hidup. Di hujung itu dinul qayyimah. Kutubun qayyimah itu daripada Al-Quran. Cara hidup qayyimah yang lurus itu dijelaskan pada ayat nombor 5 agar kita tidak mengikut pada jalan yang bingkang-bingkuk seperti orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang kita doa dalam surah Al-Fatihah kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak mahu dimurkai dan tidak disesatkan. Jadi yang pertama, kita beribadah ikhlas kerana Allah, bukannya kerana saya kumpulan ini, saya kumpulan itu, kerana menjaga nama apa sebagainya, benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nyatakan hunafa wa yuqimus salah, iaitu mereka mendirikan solat itu dengan baik dan menunaikan zakat, ya.
menunaikan zakat. Jadi kita perasan di sini sebenarnya Ustaz ya, bukan sekadar iman itu sekadar duduk dalam diri kita sahaja, dia perlu diamalkan, ada dia punya kesannya. Dengan solat, dengan zakat yang menjaga hubungan sesama manusia, inilah jalan yang digelar sebagai khairul bariyah. Kaedah zaman Nabi, kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi syarrul bariyah adalah seburuk-buruk makhluk yang diberikan azab kekal kerana apa? Kerana mereka buat itu kerana kumpulan saya solat kerana nak cari nama, saya bantu orang kerana manusia. Inilah yang kita perlu jaga-jaga, kerana kalau kita menjadi orang yang khairul bariyah, yang sebaik-baik makhluk dengan amal tadi, Allah berikan ganjaran syurga yang kekal. Dan ini adalah balasan kepada mereka yang takut, yang amat sensitif dengan zikra, dengan peringatan daripada Al-Quran. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, kita kejar kemuliaan Lailatul Qadar, buat persediaan ya sebelum masuk Ramadan, dan kita selalu doa Allah terima selepas Ramadan. Yang pertama. Yang seterusnya, tidak berpecah belah walaupun berbeza pandangan. Caranya ialah kembali kepada Al-Quran, cara hidup qayyimah yang dijelaskan pada surah Bayyinah. Yang ketiga, kita raih rahmat Allah dengan rasa takut dan mengharap keredaannya. Moga-moga Allah beri kita status khairul bariyah bersama insan yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa. Terima kasih kepada Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, muliakanlah kami ya Allah dengan kemuliaan Al-Quran, ketinggian Al-Quran ya Allah. Berkatilah kehidupan kami ya arhamar rahimin, dengan asbab kami pagi, petang, siang dan malam cuba membacanya, memahaminya dan mengamalkan isi kandung Al-Quran. Perkenankan doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Terus kita berdoa dengan mukhlisina lahuddin, betul-betul ikhlas kepada Allah, dan moga-moga amal kita, sumbangan kita dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk sama-sama kita menyumbang pada hari ini, kerana kita tahu bahawa perjuangan Al-Quran bukan sekadar perjuangan Nabi, tetapi perjuangan kita bersama khairul bariyah. Kita bertemu lagi pada halaman seterusnya My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil